soalan untuk pelanan dongatkan. Okey. So kita baca soalannya. Okey, pecah dengan tapak segi 4 tepat DEKL. Okey. DEKL, okey. Dan FGHJ. FGHJ maksudnya ni tapak dia kat sini 2 segi 4 lah. Okey, satah mengefut. Semi bulatan maksudnya separuh bulatan. Jika kat sini 2 maksudnya jarinya 1 lah. Maksud diameter tu. Maksudnya kat sini 1, ni 1, kat sini pun 1 lah. Okey. Ialah EUF yang kata rentas bagi separuh silinder yang dikeluarkan. So maksud dikeluarkan pepejah berbentuk silinder ni. Maksud kat sini half, separuh sahaja. Okey. NPSM okey, dan PQRS ialah satah condong tepi. Okey, tepi DN, GQ, HR dan LM adalah tegak. Titik P adalah 3 cm berada tegak di atas titik tengah DG. Titik tengah DG maksudnya dibahagi 2. Kalau kat sini 6 maksudnya okey, dibahagi 2 kat sini 3, kat sini pun 3 lah. Maksudnya dia kata titik P berada 3 cm tegak. Maksudnya daripada sini 3 cm lah ni. Ni maksudnya. Okey, sini ni 3 cm sebab ni tapak kan. So ni 3 cm lah. Okey, yang ni 5 cm, yang ni pun 5 cm. Cuma maksudnya kat tepi ni tinggi, yang P ni rendah lah. PS ni lebih rendah daripada QR dan NM. Okey. So seterusnya dia kata dongatkan pepejah, lukis dongatkan pepejah yang tinggal pada satah mencancang yang selari dengan DG. Disuruh tengok dari DG. So arah mata angin kita, angin bergerak ke arah sana. So kita tekan ke arah sana sahaja. Okey, so kita nampaklah bentuk kita. Yang ni 5. Okey. Seterusnya turun. Okey, naik balik. Okey. Yang kat sini kena lukis sampai 2. Yang kat sini pun sampai 2. Okey, kat sini peranan pelajar. Okey, cari titik tengah menggunakan jangka lukis. Ni kena guna jangka lukis lah ni. So cari titik tengah. So kita cari titik tengah, kita lukis atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1. Okey, letak jarum kat sini, tanda atas, tanda bawah, letak jarum kat sini, tanda atas, tanda bawah. So dapatlah titik tengah. Okey. So daripada titik tengah ni letak jarum kat sini, buka sebanyak 1 cm. So bentukkanlah separuh bulatan. So separuh bulatan kita dengan jarak yang kat sini jarinya adalah 1 lah. Okey. So yang kat sini 2, 2. Kat sini pun 1, 1, 2 juga. So kat sini adalah 5. Manakala ketinggian yang ni kena ambil kira daripada lantai ni. Daripada lantai ni, ketinggian ni kena ambil kira adalah dia sebut tadi 3. Ni. So titik kita tahu, kita tahu D akan bersama dengan L. Okey, yang ni E bersama dengan P. Okey, U bersama dengan T. Bukan P, yang ini K. Okey, kat sini P dengan S. Okey, yang kat sini N dengan M. Okey, yang ni Q dengan R. Yang ni G dengan H. Dan yang ni U dengan T. Okey, U dengan T. Okey. Yang kat sini J dengan F. F dan J. Okey, so kita bilang berapa titik yang ada. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So kita bilang kat sini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So ingat 16 titik yang kita ada. So bila kita lukis dengan jangka lukis, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, so kat sini 2, kat sini menggunakan cikgu kata tadi, letak jarum. Okey, ukur daripada sini ke sini terlebih dahulu 2 cm. Ukur yang sini ke sini 2 cm, and then letak jarum kat sini, buka lebih daripada separuh, tanda atas 1, bawah 1. Buka jarum jangka lukis kat sini, atas 1, bawah 1. So kita tengok kita akan dapat titik tengah. So titik tengah tu kita letak jarum kat sini, bukaan 1 cm. So kita buat bentuk yang ni. Okey, seterusnya barulah daripada sini. Okey, disebabkan sini 1 cm, maka kita guna pembaris. Kita cari tegak berada di atas ni adalah berjarak 2 lah. Asal 3 tadi daripada bawah. So bila dah ada dah 1 sebagai jari kat sini, maka 2 je lah. Okey, so inilah bentuk yang kita dapat untuk soalan A. Okey, seterusnya untuk soalan B, pelan pepejal. So pelan pepejal, ini soalan A. Okey, soalan B, pelan pepejal, maksudnya dilihat dari atas, kita tekan, kita akan nampak yang ni lah. So garisan PS berada di atas UT. Okey, garisan QR berada di atas GH. Garisan NM berada di atas DL. So kita lukis DL dengan NM. Okey, seterusnya garisan PS. Okey, PS. Okey, PS berada di atas UK. Okey, okey, seterusnya GH, garisan GH akan berada bersama dengan QR. So Q dengan G. Okey, so garisan ni bersambung. Okey, bersambung terus. Dia akan nampak bersambung lah. Tak nampak lah bentuk silinder tu. So yang ni bersambung dan yang ni bersambung. Cuma kalau kita perhatikan, okey, cuba tengok dulu. Kita ada berapa titik? Sepatutnya 16. So kita ada sekarang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya masih ada 4 titik yang berbaki, iaitu garis FJ. Garis FJ dengan jarak daripada P adalah 1 cm. Dan E, garisan EK. Okey, EK yang mana jarak daripada P pun 1. Yang ini E. Okey, dan sebenarnya bila kita pandang dari atas, garisan ni sebenarnya nampak garis putus-putus sebabkan bila kita pandang dari atas, garisan ni ada cuma terlindung. So garisan putus-putus lah kat sini. Okey, garisan kat sini pun sama. Okey, garisan kat sini pun sama, akan jadi putus. Kabur jadi bila kita putus-putus, iaitu E, K, EK, ST, PS, U, T. Okey, kat sini T, kat sini T, kat sini K. So EK dengan FJ. Okay, so dah ada cukup. Tadi ada 12 titik. So 12, 13, 14, 15, 16. So ni gambaran kita yang mana jarak. Okay, kat sini ada 3. Asal tadi kat sini 2. Okay, FG 2. Okay, 1. Ini pun 2. So kat sini 6 lah maksudnya. Okay, so gambaran sebenar adalah, ni adalah untuk soalan B lah. Okay, soalan B kita. So gambar yang sebenar lah kat sini. Okay, dengan ukuran yang sebenar lah.
Ini gambarannya. Okey. So seterusnya untuk soalan C. Okey, soalan C dongakkan pepejal pada sataman cancang selari dengan GH sebagai mana dilihat dari Y. So lihat daripada Y. Okey, lihat dari sini. So kita ada okey, garisan yang ni akan sama dengan yang ni, akan sama dengan yang ni, akan sama dengan yang ni. So 4 garis ni akan berada bersama-sama. Iaitu garisan, okey, kalau kita lukis kat mana? Okey, kalau kita lukis garisan pandangan daripada Y kan, ni arah angin, so kita tolak ke belakang. Garisan yang ni, garisan GH akan rapat ke F, J, okey, A, akan rapat dengan E, K, akan rapat dengan D, L. Ni pandangan daripada Y lah. Okey, ni 4. Okey, seterusnya garisan ni kita akan nampak garisan PS, iaitu naik sebanyak 3. Naik sebanyak 3. Garisan PS ada, tapi sebabkan yang garisan HR ni 5, okey. Maksudnya H ni kalau nak suruh nampak senang, kita buat H. Okey, H naik ke R. H ni akan naik sebanyak 5 cm ke R. Okey. Membentuk garisan. Okey. QR. G akan naik ke Q. Yang ini naik ke R sebanyak 5 cm. Okey. So kalau kita perhatikan R dia sama tinggi dengan ketinggian DN lah, dengan LM. So garis NM berada pada garisan ni juga. Okey, garisan ni sama dengan garisan ni ketinggiannya. So yang bersama dengan R adalah M, yang bersama dengan Q adalah N. Okey. So sekarang ni jika kita perhatikan PS berada 3 cm tegak, asal 5. So kita tengok, gunakan pembaris. Okey, sini 3, maksudnya kat sini 2 lah. So garis putus-putus sebab ada tapi terlindung dengan ketinggian garis lain. So berada bersama dengan Q adalah P, bersama dengan garisan H adalah S. So kita bilang titik kita. So kita bilang titik kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Semuanya 16 kan. Okey, Kak Mah ada lagi satu. Okey. Maksudnya ada missing lah tu. Okey. Kalau kita perhatikan UT tak ada kat sini. Okey, UT tak ada. UT okey, naik 1 cm tegak di atas garisan asal ni. So dengan jarak 3 tadi, ukuran 1 cm, maksudnya kat sini 2 lah. 1 cm ada garisan UT, ada tapi terlindung, iaitu U dengan T. So cukup tadi 14, 15, 16. So cukup 16 titik kita. Jadi gambaran kita yang sebenar adalah kat sini jarak dia 5, okey. Kat sini jarak dia 3. Okey, panjang dia lah. Okey, so gambar sebenar adalah kat sini. Okey, naik. Yang ni tadi garisan UT. Okey, yang ni garisan PS. Okey, ada QN rapat dengan ni. Okey, ni keempat-empat titik. So inilah gambar yang sebenar.